Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang asal-usul manusia serta hakikat dan kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah. Baiklah, saya akan masuk kepada pengenalan, iaitu insan atau manusia merupakan makhluk yang dicipta oleh Allah SWT yang dikurniakan dengan akal yang sempurna bagi membezakan perkara yang baik dan buruk dalam setiap perbuatan mereka. Seterusnya, menurut Barat, manusia melengkapi hidupan di muka bumi ini kerana mempunyai keistimewaan untuk berfikir dan bertanggungjawab mentadbir alam. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Kajian ini membincangkan tajuk mengenai asal-usul manusia dan hakikat serta kewujudan manusia dalam konteks pandangan falsafah. Kajian ini merupakan satu bidang kajian yang melibatkan banyak pemikiran teori dari pelbagai disiplin akademik. Kajian ini merupakan satu bidang kajian yang melibatkan banyak pemikiran dan teori dari pelbagai disiplin akademik seperti falsafah, psikologi, sosiologi dan antropologi. Terdapat pelbagai pandangan falsafah yang membincangkan topik ini seperti pandangan Plato, Aristotelian dan banyak lagi. Oleh itu, kajian ini akan membantu kita memahami pandangan-pandangan ini dan bagaimana mereka mempengaruhi cara kita memahami manusia. Kajian ini sangat relevan dan penting untuk dilakukan bagi membantu kita memahami manusia dalam konteks yang lebih luas. Oleh itu, kajian ini akan menggabungkan pemikiran-pemikiran dari pelbagai disiplin akademik untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan asal-usul manusia dan hakikat serta kewujudan manusia. Seterusnya, bagi objektif kajian pula, terdapat 3 objektif kajian bagi kajian asal-usul dan kewujudan manusia mengikut pandangan falsafah, iaitu yang pertama, untuk mengkaji sejauh mana penerimaan masyarakat terkini tentang teori falsafah mengenai kewujudan dan asal-usul manusia. Kajian ini merupakan bidang yang melibatkan ilmu sains, agama, falsafah dan sosiologi. Objektif kajian yang kedua pula ialah untuk mengkaji kepentingan wujudnya pandangan ahli falsafah dalam mengkaji kewujudan dan asal-usul manusia. Yang seterusnya, iaitu yang terakhir, adalah untuk mengkaji pandangan Islam dan Barat terhadap kewujudan manusia serta asal-usulnya. Dan kita dapat mengetahui bahawa mereka mempunyai perbezaan pendapat yang tersendiri dalam beberapa aspek yang boleh kita ketahui. Sorotan literatur. Dalam rangka kajian terdapat 2 poin utama, iaitu pertama, pandangan Islam dan Barat mengenai asal-usul manusia serta hakikat dan kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah. Dan yang kedua, kesan kewujudan asal-usul manusia kepada masyarakat masa kini. Dalam pandangan Islam dan Barat mengenai asal-usul manusia, dalam Islam, asal-usul manusia didasarkan pada agama dan ajaran dalam Al-Quran dan hadis serta pemahaman ulama. Allah menciptakan manusia secara khusus dan langsung. Adam dan Hawa, manusia yang pertama, diciptakan oleh Allah sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Malah pandangan falsafah tidak selalu sejalan dengan pandangan agama, termasuk Islam. Pandangan falsafah dapat memberi sudut pandang yang berbeza berdasarkan pemikiran manusia sahaja. Pandangan Barat pula terhadap asal-usul manusia dan kewujudan manusia telah mengalami perubahan sepanjang sejarah, dipengaruhi oleh perkembangan ilmiah dan filosofis. Beberapa pandangan dalam tradisi Barat iaitu pemikiran mitologi, yakni mitologi kuno yang dikaitkan dengan cerita dewa-dewi dan makhluk syurgawi. Selain itu, kesan kewujudan asal-usul manusia kepada masyarakat masa kini pula memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan dan pemahaman masa kini. Boleh dikaitkan dalam pelbagai bidang iaitu sains, agama, sastera, seni dan budaya. Antara kesan mengikut pemahaman sains melalui pelbagai kajian dapat menggambarkan garis masa perkembangan manusia dari zaman primitif hingga kini. Mengikut agama dan kepercayaan, memainkan peranan banyak sistem kepercayaan dan agama, dihubungkan dengan entiti roh, dewa atau kuasa yang memberi panduan kepada masyarakat dalam nilai-nilai moral, etika dan sebagainya. Mengikut pendidikan dan pemahaman sosial, masyarakat mempelajari dan memahami sejarah manusia untuk memahami perkembangan sosial, politik dan ekonomi. Seterusnya ialah skop kajian.
Skop kajian ini menjerumus kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, Perpustakaan USIM, serta pandangan dan kepentingan pandangan Islam dan Barat mengenai kewujudan asal-usul manusia. Skop kajian ini tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi USIM kerana mereka merupakan responden yang terdekat dan sekaligus dapat menambahkan lagi pengetahuan mereka tentang asal-usul kewujudan manusia. Perpustakaan USIM pula telah dijadikan salah satu tempat rujukan untuk mencari maklumat dan info tambahan seperti surat khabar, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Akhir sekali, skop kajian ini juga tertumpu kepada pandangan dan kepentingan pandangan Islam dan Barat terhadap kewujudan manusia serta asal-usulnya. Seterusnya, kaedah kajian adalah cara yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan data daripada para responden. Pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif di mana data-data responden dikumpul melalui platform Google Form. Terdapat 20 soalan-soal selidik yang menggunakan skala Likert 5 aras iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Manakala jumlah responden yang disasarkan adalah seramai 60 orang. Berdasarkan hasil kajian yang didapati, rata-rata responden telah memberi tindak balas yang sangat memberangsangkan. Sebagai contoh, bagi soalan bahagian A iaitu sejauh manakah anda bersetuju bahawa asal-usul kejadian manusia mempengaruhi pengembangan sains dan teknologi dunia. Seramai 3 orang responden telah menjawab sangat setuju, 7 orang responden bersetuju manakala 2 orang responden menjawab tidak pasti dengan pernyataan ini dan terdapat seorang responden tidak bersetuju. Seterusnya, bagi contoh soalan di bahagian B pula iaitu sejauh manakah anda bersetuju dengan konsep tasawur barat. Seramai 5 orang responden telah menjawab sangat setuju, 14 orang responden bersetuju dan seramai 35 orang menjawab tidak pasti. Manakala seramai 12 orang responden setuju, seorang responden tidak bersetuju bagi pernyataan tersebut. Seterusnya ialah bab 4 iaitu perbincangan kajian. Dalam perbincangan kajian ini terdapat 3 bahagian. Pertama, pandangan masyarakat kini tentang teori falsafah mengenai kewujudan dan asal-usul manusia. Kedua, kepentingan kewujudan ahli falsafah dalam mengkaji kewujudan asal-usul manusia. Dan terakhir ialah pandangan Islam dan Barat terhadap kewujudan manusia serta asal-usulnya. Berikut adalah carta pie yang menunjukkan hasil dapatan kajian berdasarkan perbincangan pertama, iaitu sejauh manakah anda bersetuju bahawa tasawur memainkan peranan penting dalam pembentukan peradaban pada masa kini. Terdapat 56.7% bersetuju, 7.5% tidak pasti, sangat tidak setuju 3% dan sangat tidak setuju 31.3%. Seterusnya, carta pie tersebut menunjukkan hasil dapatan kajian berdasarkan perbincangan kedua, iaitu sejauh manakah anda bersetuju bahawa falsafah nasionalisme mengutamakan peranan awal berpendapat bahawa semua organisma hidup tertakluk kepada hukum-hukum fizik. Terdapat 43.3% bersetuju, 32.8% tidak pasti, 7.5% tidak setuju dan 13.4% sangat setuju. Dan berikut adalah carta pie yang terakhir bagi perbincangan yang terakhir, iaitu sejauh manakah anda bersetuju bahawa revolusi sains memberi kesan kepada tasawur barat. Terdapat 54.4% bersetuju, 24.3% tidak pasti, 4.6% tidak setuju dan 15.2% sangat setuju. Akhir sekali, kesimpulan bagi kajian asal-usul dan kejadian manusia mengikut pandangan falsafah ialah pandangan Islam menyatakan bahawa manusia pertama adalah Adam yang diciptakan dari tanah. Dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia secara biologinya dijelaskan dengan lebih terperinci mulai dari tanah menjadi air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang hingga menjadi makhluk yang berbentuk lain. Dalam sains, teori pertama yang dikenalkan oleh teori abiogenesis atau generatio spontanea oleh Aristotle yang menyatakan bahawa semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari materi yang mati.
Kemudian teori Darwin berdasarkan seleksi alam menjelaskan perubahan besar pada organisme dan perkembangan spesies baru. Namun, teori Darwin telah dikritik oleh para ilmuwan moden terutama dalam menjelaskan mekanisme transformasi gen dari DNA kera menjadi manusia. Hal ini menyebabkan kegemparan dan keironisan di kalangan ilmuwan yang telah mempelajari teori-teori tersebut. Cadangannya ialah segala teori yang disalurkan oleh ahli falsafah merupakan aspek penting dalam memahami konsep asal-usul manusia yang dari pelbagai sudut agama dan falsafah. Implikasinya mengembangkan ilmu pengetahuan seperti ilmu biologi, paleontologi, genetika dan antropologi, membantu dalam pemahaman tentang konsep asal-usul manusia melalui sistem pendidikan.